Macam mana kita nak jawab soalan jarak? Kalau soalan tu tak bagi pun satu kertas, dia tak bagi pun gambar. Nak tahu tak cara mudah? Ada cara mudah dia. So insyaAllah kejap lagi cikgu akan share. So buat yang belum kenal cikgu, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Isyirah daripada IPCHT dan Alhamdulillah cikgu berpengalaman berjaya bantu pelajar ubah result daripada gagal kepada lulus sejak 2013 lagi. Alhamdulillah. Suruh cikgu garau kan. Malam ni tak ada suara, baru lepas kelas. Okey dah, jom. So untuk makluman, siapa yang tengok cikgu live sekarang ni, cikgu share matematik tingkatan 2. Topik apa? Topik koordinat. Bab apa? Bab koordinat lah. Berkaitan dengan subtopik jarak. Jom, cikgu nak share. So tips mudah cari jarak antara dua titik tanpa gambar atau sata kertas. So, siapa yang dah belajar koordinat, awak akan familiar dengan bentuk sata kertas. Macam mana bentuk sata kertas? Yang ada paksi X atau paksi Y tu kan? Okey, jom. So, tips yang cikgu nak kongsikan adalah macam mana? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah kalau awak jumpa soalan yang of course dia bagi dua titik dan nilai pada dua titik tu ada yang sama. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah nilai pada dua titik itu berlainan. Tengok pada contoh yang cikgu bagi ni. Pattern yang pertama, ada dua pattern Ada dua pattern. Ada dua keadaan yang kita kena familiar. Nilai pada dua titik yang sama. Yang ni satu, nilai pada dua titik yang berlainan. Apa maksud yang cuba cikgu sampaikan ni? Jom kita perhatikan nilai pada P ni. Titik P ni, titik Q ni. Ada tak nilai yang sama dalam kedua-dua koordinat ni? Ada kan? Yang mana? Pandai. 4. 4 ni adalah nilai yang sama. Itu maksud cikgu. Jom kita tengok perhatikan keadaan yang kedua atau pattern yang kedua ni. Nilai pada dua titik yang berlainan. Yang mana? 6, -2, -1, 4. Ada tak yang sama? Tak ada. Itu yang cikgu masukkan. Dia ada berbeza. Dia ada kelainan. Dia langsung tak sama. So, apa yang cikgu nak kongsikan malam ni dengar betul-betul. Cikgu nak bantu awak tip mudah cari jarak. Kalau soalan tanya cari jarak antara dua titik ni, bla bla bla. Of course, kita tahu apa formula jarak. Panjangkan formula dia. Betul ke betul? Apa formula jarak? Formula jarak dia begini kan? Jarak sama dengan apa? Macam ni kan? Square root apa? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Betul kan macam ni? Cikgu nak bagi tahu, apa yang cikgu kongsikan ni akan membantu awak untuk jawab setengah soalan dengan cara paling pantas tanpa menggunakan formula jarak ni. Yang mana satu kita boleh pakai? Yang pertama ni. Kalau kita jumpa soalan nilai pada dua titik yang sama, kita tak payah pakai pun formula jarak, tak payah. Tapi kalau awak nak pakai boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dah ada cara ataupun jalan yang pintar, jalan pendek, why not kita pakai kaedah yang pendek? Betul ke betul? So, cara dia macam mana? Tengok soalan nombor 1 ni. Contoh nombor 1. Pattern yang nombor 1 ni. Bila kita dapat kenal pasti, 4 ni sama cikgu, apa yang kita kena buat adalah, kita kena ambil nilai yang di sebelah ni. Nilai yang berlainan ni. Kita kena congkak dekat sini. Ambil nombor terbesar, tolak nombor terkecil. Nombor 2 dengan negatif 6. Mana satu nombor terbesar? Nombor 2? Nombor 2. So, cara dia lah, jarak sama dengan nombor besar tolak dengan nombor yang kecil. Nombor kecil lah negatif 6. So, end up negatif, jumpa negatif akan jadi tambah. End up jawapannya lah 8 unit. Macam ni dia jawab. Tak perlu pun nak pakai formula ni kelas. Faham ke faham setakat ni? So, ada juga student tanya, cikgu kalau saya pakai formula jarak ni boleh ke dalam soalan yang kalau ada jumpa titik sama? Boleh, tak ada masalah. Boleh sangat. Nak tak cikgu tunjuk perbezaan dia, cara dia? Sebenarnya sama je. Cikgu saja nak tunjuk. Awak compare mana satu jawapan tu yang melibatkan jalan kerja yang panjang, supaya awak nampak. Perhatikan. Sekarang ni, bila kita diberi soalan jarak, cikgu sangat recommend awak untuk tentukan, plottingkan dia. Plottingkan maknanya awak kena tandakan dia. Cikgu padam ni. Tandakan dia yang mana satu, yang mana dua. Supaya awak kurang kesalahan, kurang kecuaian. Sayang markah kalau hilang. Plottingkan ni X1, ini Y1.
Y1. Yang ni X2, ini Y2, Y2. Okay? Bila dah plot dekat sini and then awak dah salin jarak, baru tukarkan kepada nilai. Tukarkan kepada nilai. Of course kita tahu yang dia ada 2 bracket dekat sini. Dua bracket ni kita kena tambah and then setiap bracket dalam tu memang kita kena akan kuasa 2 kan dia. So apa nilai dekat dalam? X2 tolak X1. Ni X2 2. Tolak X1, tolak negatif 6. Jangan lupa letak kurungan bezakan dia. Next. Y2, Y2 4 tolak dengan Y1 4. Okay, bila sampai sini of course kita kena permudahkan dia. Permudahkan yang dalam tu. Ada setengah student tanya, cikgu boleh tak saya tekan kalkulator semua? Boleh, tak ada masalah. Tapi majority student salah dapat jawapan. Sebab dia tak tahu teknik yang betul untuk tekan kalkulator. Dia tertinggal kurungan lah, tertinggal negatif lah macam-macam. So solusinya yang terbaik adalah cuba kita selesaikan ni satu persatu. Selesaikan dulu apa yang ada dekat dalam bracket ni. So kita tengok, tolak jumpa tolak akan jadi tambah. So 2 tambah 6 akan jadilah 8 kuasa 2. Ni tambah 4 tolak 4 kosong, 4 tolak 4 kosong lah. Kosong kuasa 2 memang kosong juga jawapan dia. So end up, kita selesaikan dekat sini. Yang tinggal apa? Yang tinggal akan dapat 8 kuasa 2 sahaja. 8 kuasa 2 berapa? 64. Okay, so end up jawapan akhir punca kuasa 2 64 berapa? 8. Soalan cikgu pada awak. Adakah jawapannya berbeza? Tak, jawapannya still sama. Tapi mana satu memerlukan jalan kerja yang panjang? Of course, bila kita pakai formula. Kalau diberi pilihan, yang mana satu nak pakai? Yang atas ni yang bawah? Jawab. Kebetulan pada awak, ikut keselesaan. So, cuma apa yang cikgu nak share adalah malam ni, inilah cara mudah yang kita kena tahu. Tak perlu nak pakai formula yang panjang-panjang ni. Kalau kita jumpa soalan yang ada 2 titik yang sama pada satu bahagian sahaja. Pastikan Y dengan Y tau. Bukan Y dengan X yang sama. Dok, dia kena sama pada kedudukan paksi tu. Faham setakat ni? Okay? Kena sama dekat dia punya ni. Kalau Y, Y. Tak boleh Y sama dengan X. Tak boleh. Faham setakat ni? Alright. Sama juga dengan 2 ni. Kalau 2 ni nilai pada 2 titik berlainan. Macam mana kita nak jawab soalan ni kelas? Macam mana? Macam mana? Tak ada macam mana dah. Memang nak tak nak kita kena pakai formula tadi. Konsep yang sama. Cara nak elak kira step yang pertama tulis formula. Step yang kedua plottingkan dia. Mana satu, mana 2. Y2 pula. Y1. Okay, yang ni apa? X2, Y2. Bila kita dah plotting kan, apa kita kena buat? Kita masukkan pada formula macam ni tadi. Okay, sebiji macam ni, selesaikan satu persatu sampai dapat jawapan. Semudah itu sahaja untuk kita jawab soalan berkaitan dengan jarak untuk soalan yang direct to the point. Dapat sesuatu? Senang ke senang? Tahu tak apa? Actually senang kalau kita tahu. Ingat, matematik ni sebenarnya sangat mudah kalau kita faham konsep dia, tahu cara yang betul dan buat latihan dengan kerap. Matematik kalau kurang buat latihan, fahamlah. Faham apa maksud cikgu? Okey dah, itu sahaja cikgu nak kongsikan malam ni. Cara mudah untuk kita jawab soalan jarak. Okay, kalau dia tak bagi pun gambar atau sata kertas. Okay, tahu kan sata kertas macam mana? Sata kertas yang ini. Yang ada paksi Y, ada paksi X, kosong. Contoh dia bagi 2 garisan ni A, B. Tak bagi pun gambar ni. Dia hanya bagi nombor sahaja. So ini antara kaedah yang kita kena tahu. Cara yang mudah. Okay, so itu sahaja cikgu nak share malam ni. Semoga bermanfaat. Boleh klik like dan share pada kawan-kawan yang lain. Supaya diorang pun dapat tahu cara yang mudah ni. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.